Okay, alright. Okay. Alright. Hey guys, kembali lagi kita dalam rancangan Byros TV. Sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sifu. Saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar untuk tarik orang join saya. Saya bukanlah IB. Saya juga tidak menjalankan mana-mana aktiviti pemasaran yang agresif untuk tarik orang join saya. Okay guys. So, tujuan saya muncul di media sosial ini adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai orang bahawa pentingnya ilmu. Saya tak adalah power mana, tapi saya suka share lah. Kan? Saya tak peduli lah korang suka ke, korang tak suka ke. Saya tak peduli. Yang penting saya suka share. So korang nak tengok, korang ambil sebagai itibar atau manfaat. Mungkin boleh digunakan untuk masa hadapan. Itu terpulang kat korang. Korang nak tak nak tengok, tak apa. It's okay. Okay. So, how was your day guys? Macam minggu ni. Minggu ni saya punya analisa tersasar. Direction tu betul, tapi tersasar. So, pada minggu ni kita nak tengoklah apa punca dia kan. Tadi saya dah dengar sikit podcast dari Intraday. So far adalah benda-benda yang saya dapat kan. Okay, so tanpa membuang masa lagi, kita nak baca sedikit berita daripada Intraday ni. So, how was your day guys? Macam minggu ni okay ke tak okay? Sekejap Okay guys, macam minggu ni okay ke tak okay? So, kita nak baca satu berita yang agak menarik juga. Sepatutnya Euro bergerak strong, tetapi dia bergerak sebaliknya. Mungkin pergerakan ini akan berlaku pada minggu hadapan. Okay guys. So kita nak baca lah, kita nak fahamkan lah apa benda dia kan. Okay. So saya share screen dulu. Sekejap ya. Okay. So nampak Okay. So kita baca yang ni dulu. Inflation ahead. USD semakin liar menjelang data inflasi. Okay, melangkah masuk sesi Eropah, mata wang euro masih gagal mendapat keuntungan di tengah-tengah kewaspadaan pelabur menjelang penerbitan data inflasi syarikat Amerika Syarikat. Pukul 8 ni lah. Tak silap saya pukul 8 ni lah. Pukul 8 hari ni lah. Dah lepas lah. Okay, euro susut lebih rendah di bawah harga 1.0600 berbanding USD setelah pelabur kecewa dengan pengumuman Bank Pusat Eropah untuk menaikkan kadar faedah sebanyak 25 mata asas pada Julai berbanding jangkaan pasaran untuk meningkat 50 mata asas. Dengan kehangatan inflasi di zon Eropah yang mencecah 8.1% pada bulan Mei, pasaran mengharapkan tindakan daripada ECB lebih besar untuk mengekangnya. Bank pusat itu akan meningkatkan kadar faedah secara beransur-ansur sehingga mereka mencapai kadar neutral. Sementara dolar greenback terus mengukuh dengan mendaki lebih tinggi berbanding pesaing utamanya. Walaupun harga di Amerika Syarikat dijangkakan semakin mereda pada bulan Mei. Okay. So, apa yang kita boleh faham dekat sini, kenaikan kadar faedah lah. Sepatutnya sebab itulah kita boleh lihat asset safe haven sekarang tengah memacu ke atas. Okey. Okey, so kita teruskan lagi. Apa lagi boleh baca ni? Hmm.
Apa dah berlaku, inflasi Amerika Syarikat bulan Mei melonjak luar jangkaan. Indeks harga pengguna, ukuran bagi harga barangan dan perkhidmatan meningkat. Anggaran Dow Jones yang mensasarkan bacaan hanya pada peratus indeks pengguna teras. Pada asas CPI meningkat 1% sebulan, manakala CPI meningkat 0.6% berbanding anggaran masing-masing sebanyak 0.7% dan 0.5%. Petrol dan makanan yang melonjak telah menyumbang kepada kenaikan tersebut. So, ni data CPI lah. Laporan bulan Mei berkemungkinan mengukuhkan kemungkinan kenaikan kadar faedah berganda 50 mata asas. Okay. So far apa yang kita faham pada minggu ni, berita banyak tentang kadar faedah, kenaikan kadar faedah lah. Iaitu berlaku berlaku juga dekat Malaysia. So apa yang kita boleh faham, kadar faedah ni macam apa, loan rumah kan, korang beli rumah, harga dia naik, barang-barang harga dia naik, macam tu lah. So benda ni kena buat sebab diorang nak stabilkan balik ekonomi. Tak tahulah kan, tak tahu nak cakap lah. Kalau ekonomi dah stabil, barang akan turun ke, itu tak pasti lah. Kita tengok harga minyak juga. Kalau harga minyak naik, barang semua naik lah. Okay, so that's why lah asset safe haven menjadi tumpuan utama pelabur. Simple je. Okay, so kita nak tengok chart. Kita nak tengok kesilapan saya pada last week. Memang kita boleh lihat kesilapan saya agak tu lah, sedih lah. Okay, so ini adalah data daripada dollar index. Kita tengok H4 lah, clear sikit. Okay, so dollar index pada hari apa saya tak ingat lah. Itu hari kita memang ada analisa kan dollar index ni, possibility yang dia akan strike dulu. So far alhamdulillah memang dia pergi. Tapi Euro USD dengan GU guys, tu yang saya sedih sikit. Euro USD ni tu lah, ni lah nampak hai, geram tengok. Dia punya spike tu, aduh tak boleh tahan babe. Masa kenaikan sampai sini saya dah macam saya tak sedap kan. Berapa pips SL ni? 36 pips. Lalu masa bila dah nampak macam ni, macam apa masalah dia? Saya pun tutup kan. Lepas tu saya tak buat live lah. Saya pun tak ada nak inform dekat live ke apa. Saya buat stop order dekat area di sini lah kan. So memang alhamdulillah dia pergi. Tapi tu lah, saya tak faham lah kenapa price tu break sampai macam tu kan. Ini sebab ada something news yang apa, orang panggil apa news yang orang panggil teruk sangat lah. Orang panggil apa news tadi tu cakap, saya tak ingat lah. Tapi dia menggerakkan Euro USD sampai macam ni lah. Tak silap saya dia ECB punya berita lah, tak silap saya. Okay, so far itu je untuk Euro USD. Direction tu betul, tapi tempat tu guys, tempat tu lah saya nak kena practice lagi tentang tempat, kat mana sepatutnya, tempat yang sepatutnya lah kan.
Kadang-kadang rally base rally, drop base drop ni semua tak membantu lah guys kan. Supply and demand ni semua kan. Saya pun macam, saya pun kadang-kadang pening gak kan. Ada gak kadang-kadang rasa nak give up, tapi tak give up gak, teruskan juga. So saya pun buat channel ni sebab saya nak improve diri saya kan. Setiap kali saya entry, saya share kan, bila saya nampak silap saya baca berita. So kita sama-sama grow lah. Kalau korang tengok kan, korang layan lah saya punya live. Okay, so kita teruskan lagi dengan GBP USD. GBP USD lagi saya sakit hati guys. Tempat yang sepatutnya saya tanda, dia tak respect dan dia terus pergi naik atas. Begitulah. Okay, tapi direction dia memang betul. Sebab kita lihat asset safe haven sekarang tengah mendapat tumpuan, so GU akan drop lah. Tapi kita melihat, kita menanti satu berita yang mengatakan possibility Euro USD akan strike. Kita tadi saya dengar dan dollar lah. So mungkin pada minggu depan kot. Tak apa, minggu depan nanti kita jumpa lagi, kita bincang pasal berita yang Dan Dollar cakap tu. Okay, so apa yang kita boleh belajar kat sini tentang zone guys. Zone tu nak marking tu bukan mudah. That's why kita perlu pakai, orang panggil apa, kita perlu pakai teknik stop order lah. Tapi stop order ni saya tak suka sebab dia SL terlalu tinggi lah. SL terlalu tinggi kan. Tapi kalau kena tu best lah, seronok lah kan. At least kita tak tertinggal setup lah. Ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi saya cuba untuk belajar suka, sebab saya tengok stop order ni peluang dia tu tinggi lah guys. Tapi masalahnya setiap kali saya pakai stop order, dia kena dulu price tu, lepas tu dia naik. Lepas tu dia nak turun. Macam tu lah. Selalu saya pakai stop order, selalu macam tu. Pening tak kadang-kadang kan. Tapi macam mana, market ni bukan kita kontrol sangat. Tapi kita cuba lah. Sebab saya tengok ada orang yang berjaya membuat profit dengan menggunakan fundamental, dengan technical kan. So kita cuba je lah. Okay, so gold drop, dia buat low baru kan. Gold ni tak nak bincang sangat lah, pening lah. Sepatutnya asset 7 naik, USD naik, dia tak naik. Tak tahu kenapa. Apalah guys. So pada minggu hadapan, alamak. Okay, so pada minggu hadapan kita akan jumpa lagi. Kita akan bincangkan perkara-perkara yang bermanfaat, InsyaAllah. So harap korang semua dilimpahi rahmat Allah Azza wa Jalla. Jangan give up guys. Teruskan membaca, teruskan ambil tahu ekonomi dunia pula, ekonomi yang korang, mata wang yang korang trade lah. Macam saya ambil tahu USD, Euro, JBP. So cukup lah untuk saya lah. So itu saja celoteh Muhammad Faris hari ni. Saya Muhammad Faris. Itu saja dari Bairos TV. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan guys. Bye bye.